آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Tuan-tuan dan puan, kita sambung pengajian kita dalam kitab yang kedua, iaitu kitab Bahrul Mazi. Tajuknya sama je macam yang kitab yang pertama. Kitab pertama kita cerita tentang syurga. Kitab ini seluruh buku ni sepanjang juzuk ke-18 ni cerita tentang syurga je. Perkara-perkara yang berlaku bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, bab yang kedua. Babu ma jaa fi sifatin syajaratil jannah. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis menerangkan rupa pohon kayu di dalam syurga. Ada pokok kayu juga, mana rupanya? Nah, kita baca kita tahu. An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati la syajaratun yasirul raqibu fi dhilliha mi'ata sana. Dari Abu Hurairah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bersabda ia bahwasanya dalam surga itu pohon kayu berjalan menunggang pada bayang-bayangnya 100 tahun. Nah, mi'at sanah tu 1 tahun. Mi'atun tu mi'ata tu 1. Sanah tu tahun. Nah, kan? Kemudian daripada Abu Hurairah tadi 1 tahun dia berjalan menunggang pada bayang-bayangnya 100 tahun. Di bayang-bayang ni pun 1 tahun bakul pak. Besar lah pokok tu maknanya 100 tahun. Dalam dunia ni ada 100 tahun pokoknya. Ada 100 tahun. Pokoknya ada lah. Pokoknya ada. Bayang-bayang ada 1 tahun. Dia bayang pokok tu 1 tahun daripada ujung ke ujung. Oh, tak ada. Ada ke dalam dunia ni? Ini syurga tu bayang-bayang apa? 1 tahun. Besar mana agak entah lah tahu ngapa ya. Itu kalau di dalam dunia ni ya. Nah, kemudian an Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fil jannati syajaratun yasiru raqibu fi tilaha mi'ata amin la yaqta'ha wa qala dzalika dhallul mamdud. Hadis ni Hasan gharib. Hadis ni hadis baik Hasan, kalau baik gharib tu jangan dibaca, jangan disebut. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat lagi namanya Abi Sa'id Al-Khudri. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surga itu pohon kayu. Berjalan orang yang menunggang kuda, menunggang pada naungnya 100 tahun. Orang yang jalan daripada bayang-bayang pokok tu 100 tahun dari ujung ke ujung. Besar ke kecil pokoknya? Besar. Besar lah. Dari ujung ke ujung. 100 tahun. Tiada tertempuhnya akan dia. Dan sabdanya, itulah naungan yang panjang. Panjang naungannya. 1 tahun bukan sampai. Dari ujung ke ujung. Itu pokok-pokok itu juga. Besar benar lah maknanya. Orang pokoknya besar, buahnya besar lah. Besar ke banyak kita tahu lah macam ni. Nah, itu keadaan dia juga tu. Kata orang dalam syurga tu mana dia kecil-kecil. Kita nak suka masuk syurga macam Nabi Nuh zamannya tu, besar-besar, tinggi-tinggi. Orang ahli syurga mana dia kecil-kecil, kena ahli-ahli dalam dunia yang ahli-ahli. An Abi Hurairah qala. Yang keempat. Apa kata? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma fil jannati
syajaratun illa wasaquha min zahab. Hasan Qorib juga. Daripada Abu Hurairah katanya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada dalam surga satu pohon melainkan batangnya daripada warna emas. Batang itu warnanya warna emas. Nah, ini penerangannya. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, di dalam surga itu ada pohon kayu yang menjadi tempat bersuka-suka. Pohon kayu itu tempat bersuka-suka dia. Tempat berteduh, tempat berehat, tempat main-main, tempat bersuka-suka orang-orang isi surga. Maka pohon-pohon kayunya itu ada besar-besar sebagaimana tersebut dalam hadis yang menunjukkan atas yang demikian itu. Ya, kita baca dah 3 hadis tu. Semua nak menandakan pokok tu. Rasulullah benar, bayang-bayang tu 100 tahun baru dapat. Baru lepas. Itu keadaannya di surga ya. Maka hadisnya itu ialah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. 3 hadis daripada At-Tirmizi tadi ya. Tengok lagi apa kata dia. Dengan katanya anda hadis tadi, an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna fil jannati la syajaratun yasiru raqibu fi tilha mi'atan sanah. Macam hadis yang pertama tadi ya. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Hurairah. Bukan nama sebenarnya, gelarannya Abu Hurairah. Namanya apa? Namanya apa? Kuis urana pagi ni. Namanya apa? Abdurrahman. Abdurrahman As-Sakhar. Sin Khoro Sakhar. Abdurrahman As-Sakhar. Siapa bagi nama Abu Hurairah? Nabi menggelarkannya itu Abu Hurairah, bapak kucing. Dan dia berkenan dengan kucing. Apa kata Abu Hurairah? Abu Hurairah mengaku begitu apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada dia. Bahwasanya dalam surga itu pohon kayu yang besar-besar, boleh berjalan penunggang kuda yang berlari dengan apa? Tangkasnya di bawah naungannya kira-kira 100 tahun. Jalan atas bayang-bayang bawah pokok tu 100 tahun baru lepas daripada ujung bayang sampai ke ujung satu lagi tu. 100 tahun baru lepas. Panjang mana tu? Besar mana pokok tu? Ada yang boleh tinggi bayang-bayang. 100 tahun. Kata Abu Isa Tirmizi tadi di gelarannya Abu Isa. Dan pada bab ini ada riwayat Anas bin Malik. Apa Anas bin Malik? Seorang sentiasa menjadi hadam kepada Rasulullah. Kecil lagi maknya serahkan Anas kepada Rasulullah. Dia bersama Rasulullah daripada kecil sampai dia remaja. Sampai dia jadi ya, dia hafalnya beratus-ratus ribu hadis, tak pernah lekang Rasulullah. Maknya pun lagi terkenal, namanya apa? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu nama maknya. Anak dia Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, aku bersama Rasulullah tu dari kecil sampai aku remaja. Artinya sampai berbelas tahun bersama dengan Rasulullah. Semasa aku bersama dengan dia, tak pernah Rasulullah tu meninggikan suara dia pada aku. Artinya tak pernah hakak. Tak pernah nengkin. Nanti lembut dia cakapnya dengan anaknya. Itulah baiknya Rasulullah tu. Pengasihnya Rasulullah tu. Dan baik juga anak, tak pernah mengecikkan hati Rasulullah. Kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat Anas bin Malik dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, katanya lagi bermula ini hadis sahih. Hadis sahih itu betul dia hadis dah. Bukan kutip-kutip, bukan tipu-tipu, bukan reka-reka ya. Hadis sahih. Sah dia sebagai hadis. Kemudian masalah menceritakan tentang 3 hadis yang kita baca tadi. Ini masalah. Naungan pohon kayu dalam syurga sangat lanjutnya, dengan luasnya, panjangnya. Lanjutnya ada. Maka tentulah lanjut dan panjang naunnya daripada
Nah, itu daripada besar pokok kayunya. Kata pokok kayunya besar lah. Bayang pun besar, panjang 1 tahun pukul 4. Demikianlah tersebut dalam hadis seumpama yang dikeluarkan oleh Abu Isa tadi. At-Tirmizi dengan kata tadi kan. An Abi Sa'id Al-Khudri, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fil jannati syajaratun yasiru raqibu fi dhillaha mi'ata amin la yaqta'ha wa qala dhalika dhallul mamdud. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya, di dalam surga itu satu pohon kayu yang besar, boleh berjalan penunggang kuda. Naik kuda tu, kuda laju ke pelan? Laju lah penunggang kuda tu, boleh berjalan. Dapat memecut kudanya. Yang tangkas, kuda tu bukan kuda lembik, kuda tangkas, kuda laju, kuda sehat kuda tu. Kuda lumba tu. Memecut kudanya dengan tangkas, menjajahi bawah naung pohon itu selama 100 tahun. Baru lepas 100 tahun tiada terhabiskannya. Perjalanan 1 tahun tak habis lagi tu perjalanannya dan jajahnya. Dan sabdanya itu naungan yang panjang sebagaimana tersebut di dalam Al-Quran. Macam Quran sebut itulah panjang. Ada ayatnya. Apa ayat itu saya betul tahu. Katakan panjang mana ada Quran tu, besar mana benda tu. Kata Abu Isa At-Tirmizi bahawa hadis ini hasan, lagi gharib. Hasan tu baik. Orang nama Hasan, orang nama baik kan? Ada nama Hasan. Baik kan? Husni baik. Hasanah baik. Hasanah baik. Itu nama apa? Dia boleh perkataan hasinun tu baik tu artinya. Ihsan baik. Orang Melayu boleh ihsan tu terus pergi ihsan pergi Orang Melayu suka cakap nyanyi. Ya dah. Surah pun ihsaniyah. Dia rumi tu i je. Ihsaniyah. Patutnya ihsaniyah. Jadi orang Melayu suka nyanyi. Iya ke tak? Ada surah tu namanya Ihwaniyah. Patutnya Ihwaniyah, ada Ihwaniyah. E-H-A-E-H-W-A-N-I-A. Ihwaniyah. Sekarang ada lagi tulis tu. Saya ngaji setiap bulan tu. Tak tahu kesal kabar mana, dah cari lagi ni. Ada satu surah tu saya tukar. Bulan depan dah tukar. Ditukarnya ejaan dia. Ihsaniyah. Ditulisnya ihsaniyah. Kejap-kejap itu apa yang betul itu nukarnya. Tulisnya dia buatnya apa signboard baru. Ihsaniyah. Ya, orang lain suka apa? Suka cakap nyanyi. Jadi dia baca li'ila fi Quraisy. Li'ila fi Quraisyin ila fihim. Reh mal, reh kata sudah. Padahal reh bukannya reh. Dengar lalu. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i wal sayf. Tapi kalau Melayu baca rihlatas syita'. Ya dah. Salah saja. Reh. Artinya rih. Dia I itu jadi I banyaknya. Ihsan. Ihsan kan betul? Ihsan. Itu saya pun orang Melayu juga. Tapi bila ngaji itu tahu lah. Jadi Hasan Gharib ya, Hasan lagi Gharib. Dan ada tersebut di dalam at-taghrib wa at-taghrib at-targhib wa tarhib wa tarhib at-taghrib wa tarhib, nama kitab tu akan riwayat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas apa? Abdullah bin Abbas. Orang nama Abdullah ni selalu dia gelarnya Ibnu Abbas, artinya Abdullah bin Abbas. Ibnu Umar, apa? Abdullah bin Umar. Ibnu Mas'ud,
Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah tu selalu menggelarkan diri dia itu Ibnu, anak senu. Ini begitu juga Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas menerangkan bahwa azillul mamdud dengan katanya an Abi Abbas an Ibni Abbas, bukan Abi, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala zallul mamdud sajaratun fil jannati ala saqit qadri ma yasirur rakibu al-mujidu fi zilha mi'ata amin fi kullu nawahiha fasahruju ahlul jannati ahlal ghurafi wa ghairahum fayatahaddatsuna fi zilha qala fayastahi ba'duhum wa yadhkuru lahu ad-dunya fayursilullahu rihan minal jannah fataharraka tilka syajaratu bikulli lahwin kana fid dunya. Tu artinya apa ini dia? Diriwayatkan dari seorang sahabat bagi Nabi SAW, namanya Abdullah bin Abbas ataupun lebih terkenal nama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah redha ke atas kedua mereka. Katanya bermula bayang-bayang yang lanjut, bayang-bayang yang panjang itu lanjut ya. Yang lanjut itu yaitu satu pohon kayu. Bayang-bayang tu bayang-bayang daripada pohon kayu atau pokok. Di dalam surga berdiri atas batangnya, bayang-bayangnya apa? Berdiri atas batangnya, besarnya kadar boleh berjalan penunggang kuda. Yang dipecut penunggang kuda itu bukan jalan pelan-pelannya, laju tu dipecut. Yang dipecut pada naungannya, dan bayang-bayang tu dia dipecut atas bayang-bayang tu 100 tahun tiada boleh meratai sekalian pihaknya. Tak, itu pun tak kata lagi, tak habis jalan tu 100 tahun tu, tak ada lagi, ada ruang lagi dia tak menghabiskan tu. Maka keluar ahli syurga, orang-orang dalam ahli syurga, orang-orang dalam bilik-biliknya dan lainnya pergi ke bawah naungan kayu itu lalu berbual. Jadi ahli syurga itu keluar pergi di bawah tempat naungan tu, tempat kedub tu, berbual senang-senang. Berbual-bual katanya. Ya, lalu berbual mereka itu di bawah naungan itu dengan bermacam bualan, macam-macam lah ceritanya. Bualan anu. Orang Melayu kau betul kan? Anu. Kejam. Suka sembah. Tiap jalan tu kan ada pihak saja nak sembah je. Andre, berbual jenaka ya, bermacam-macam jenaka. Di bawah naungan itu dengan bermacam bualan jenaka dan macam cakap, yang menyukakan hati. Katanya, maka dalam hal itu datang angin datang. Datang ingin. Bukan angin, ingin dia, datang ingin. Nak ke satu benda, nak ingin apa? Setengah mereka itu dan ingat akan main-mainan dalam dunia. Dia ingat main dunia tu. Main seremban. Apa? Main congkak. Itu mainan dalam dunia lah. Ya ke tak? Main congkak, main seremban, apa? Main guli, main gasin. Itu main dalam dunia ni. Itu permainan orang Melayu lah ya. Main seremban, main congkak, apalah kemahirannya, apa hidup. Kalau main bola ada kemahirannya.
Kalau main chess ada kemahirannya. Main dam ada kemahirannya. Ini main congkak apa yang perang. Tahu main congkak? Strategi. Apa dah? Ustaz, strategi. Ya? Strategi. Strategi. Nak tikam. Iyalah, tapi apa sangat kemahirannya? Tak ada apa sangat ya. Ada senang menawarkannya mainnya. Lagi main seremban. Apa kemahiran main seremban? Rong itu aja. Buat malu orang Melayu aja. Dia nyampur hak tujuh aja. Terlebih tak boleh. Ya ke tak? Gundu seremban tu apa? Tujuh aja. Terlebih tak boleh. Itu tak orang Melayu lemah matematik. Saya 31 tahun jadi cikgu tahulah. Kebanyakannya budak-budak Melayu lemah matematiknya. Maksudnya dia bilang hak tujuh aja. Lebih tak boleh. Itu contoh je lah. Melawak je tu. Bukan betul pun ya. Begitulah. Bermacam-macam jenaka dan bermacam-macam cakap yang menyukakan hati. Katanya, maka di dalam hal itu datang ingin. Hendak mereka itu ingat akan mainan-mainan dalam dunia. Maka diutus Allah akan angin. Tu angin bertiup. Diutus Allah akan angin bertiup sepoi-sepoi. Sepoi-sepoi tu laju ke tak? Perlahan je. Sepoi-sepoi bahasa. Sepoi-sepoi dari syurga itu. Lalu bergerak pohon kayu itu dengan mengeluarkan semua main yang di dalam dunia. Keluar semua jenis main yang dalam dunia. Ada belakang. Main seremban ada, main congkak ada, main guli ada, main gasing ada. Main apa? Main buntut ayam ada. Main buntut ayam. Tahu? Ya Allah, main pakai benda baling tu. Boleh baling tu. Ada nak main buntut ayam namanya. Masa kecil tu saya selalu main tu. Itu dah. Jadi semua mainan-mainan yang dulu itu keluar balik. Ya, malaikat yang keluarkannya di perintah Allah. Bergerak pohon kayu itu dengan mengeluarkan semua main di dalam dunia. Yang keempat, masalah pohon kayu syurga itu berbatang besar dan cukup rendangnya. Cukup ada dengan daun dan dahan-dahan dan barangnya sangat bagus. Warnanya bagus. Iaitu semacam warna emas bersinar-sinar dan licin sekalian berkilau-kilau rupanya. Udahlah macam emas berkilau-kilau, bercahaya-cahaya. Demikianlah datang khabarnya sebagai yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma fil jannati syajaratun illa wasaquha min zahab. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yaitu sallallahu alaihi wasallam namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah redha dengannya. Ngapa anhu? Kerana dia seorang. Tadi anhuma ngapa? Ada dua orang. Kalau dua orang anhuma, kalau seorang anhu, kalau perempuan anha. Kalau kami anhum. Kalau semua perempuan anhunna ya. Itu dah. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada dalam syurga itu satu pohon kayu melainkan batangnya dari emas. Yang ini warna batangnya itu sebagai warna emas, licin bersinar dan kuning. Mah kuning lah ya. Kata Abu Isa bermula ini hadis hasan lagi gharib. Hasan tu baik, bagus. Gharib tu jangan-jangan disebut. Satu lagi hadis yang menunjukkan atas yang demikian itu tersebut di dalam At-Targhib wa Tarhib. Katanya apa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati syajaratun juzu'uha min dhahabin wa furu'uha min zubarjad.
Nah, walu'lu ya, walu'lu. Fatahabbu laha rabhu. Fatas tafiq. Fama sami'a sami'una bi sauti syai'in fadzun aladun minhu. Betul? Alada minhu. Alada kan? Alada minhu ya, ada titik itu tak nampak. Diriwayatkan dari seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di dalam surga itu pohon kayu, ada pokok. Batangnya daripada emas dan dahan-dahannya daripada zabarjad dan lu'lu'. Supaya apa? Supaya elok rupanya, atau rupa emas elok lah, zabarjad elok lah. Supaya cantik elok rupanya. Maka bertiup angin baginya. Bila angin tiup kan, maka berbunyi, ia akan bunyi yang bagus. Mengeluarkan bunyi yang sangat merdu. Padahal tiup angin, baru bunyi angin, dia tiup angin, dia mengeluarkan bunyi. Ada bunyi. Daun kayu itu bergesek-gesek atau bergesek-gesek antara mereka, ada mengeluarkan bunyi. Lebih merdu daripada tiupan saksofon. Pirambi, mana pirambi tahu nyebutnya? Tak tahu niatnya. Action aja, sabar. Aman awak kita tak tengok, sabar. Kasim Selamat. Lebih merdu daripada gesekan biola. Hamzah Dolman. Lebih merdu daripada petikan gitar. Sabar. Man Kidal. Tak faham tu mana? Aja. Maka bertiup angin baginya dan maka berbunyi, ia akan bunyi yang bagus. Maka tiada didengar oleh orang-orang yang mendengar apa suara lagi dengar muzik itu je. Lebih sedap dari bunyi daripadanya. Tak ada yang lebih sedap daripada itu. Semua merdu sangat. Kita ambil satu hadis lagi. Boleh? Ya. Bab yang ketiga. Babu ma jaa fi sifatil jannati wa na'imiha. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan sifat syurga dan nikmatnya. Apa nikmat syurga tu? Tengok apa hadis, panjang hadis ni. An Abi Hurairah qala qulna ya Rasulullah ma lana idza kunna indaka raqta raqat qulubuna wa zahidana fid dunya wa kunna min ahli al-akhirah fa idza kharajna min indika fa anasna ahal layana ahal yana mati lam tu kan ahal yana wasamimna auladana Ankarna satu ya. Anfusana tu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum lakununa idza kharajtum min indi kuntum ala halikum." Betul. Zalika laza raqkumul malaikatu fi buyutikum. Walau lam tuzlibu naja Allahu bi khalqin jadid kai yuznibu yuznibu fayaghfir lahum
Qala qultu ya Rasulullah mimma khaliqal khalq. Qala minal ma'i. Qulna al jannatu ma yuna'uha. Betul? Bina'uha. Bina'uha. Qala labinatun min qissatin walayinatun. Betul? Walayinatun min zahab wa malatuha. Betul? Al-miskul azfar. Betul? Wa hasba wa azba'uha lu'lu'u wal yaqut wa turbatuha az-zafarani man dakhalaha yan'amu wala yab'asu wa yakhludu wala yamutu la tabla siyabuhum wala yaqna shababuhum. Summa qala salasatun la turaddu da'watuhum al-imamul adil was-sa'imu khina wala yughna shayabuhum. Betul? Summa qala salasatun la taraddu da'watuhum. Betul? La al-imamu. Mana al-imamu? Atas. Saya ulang balik. La turaddu da'watuhum. Betul? Al-imamul adil. Satu. Was-qaimu khina yuftiru wa da'watul mazlumi lagi yarfa'uha fawqal ghamam wa tuftahu laha abwabus samai. Betul? Wa yaqulu rabbu azza wa jalla wa izzati la ansurannaka walau ba'da hin. Betul? Hadis dhaif. Dhaif itu lemah ya. Dhaif itu lemah. Kenapa lemah? Salah seorang daripada perawi itu ada ingatan tak apa baik. Dia dhaif, lemah. Tapi boleh pakai tak? Boleh. Hadis dhaif boleh gunakan untuk amalan sendiri. Untuk apa? Amal sendiri lah untuk kita ngamalkan tu boleh. Dia tak boleh, bukan jadi semua hukumnya tak ada ya. Hujah tak boleh. Anak hujah tak boleh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya telah berkata kami itulah kepada sahabat lah cakap kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Itu tak betul Rasulullah, tak betul. You tu tukar kepada A. Ya Rasulullah, kenapa kami apabila ada kami di sisimu lembut hati kami? Kenapa kamu dah? Kami tengok kamu tu lembut hati kami. Kenapa? Lembut hati kami. Dan kami tidak mahu pada dunia. Tengok kamu tak nak ke dunia. Seronok tengok tu. Ya. Itulah dia di antara mukjizat yang Allah dah bagi kepada Rasulullah. Tengok dia tu kenyang macam rasanya. Gembira rasanya. Tak ada apa masalah rasanya. Selesai masalah. Itu kalau kita tengok orang alim-alim yang tua-tua tu, kita tengok selesai tak rasanya? Tenang tak rasanya? Tenang je. Jangan tengok saya tambah sabut. Ni tengok orang alim besar-besar. Dulu saya ingat ada seorang tubu namanya Haji Lok, orang Sekak tu. Tuan Haji Lok dia ngajar tapah ni terkenal ni. Kita tengok dia tu selesai rasa masalah tu.
Tok guru saya mau begitu juga. Nengok dia tu, oh tenang je. Dia duduk di Tambun. Namanya Tuan Haji Husin. Allah rahmatlah. Saya ngaji dengan dia lah. Saya ngaji petang. Pagi-pagi naik motor pergi ke Masjid Tambun. Dia ada di situ. Dia pergi masjid tu, dia hantar dia cucunya sebelum subuh tu. Isyak pun dia ambil cucunya balik. Dia hari suntuk di masjid dia duduknya. Situ Tok Guru saya baca Aqidatul Nadin dekat depan dia. Kadang-kadang bukan faham pun. Dia suara nyala saja. Bukan kuat suara macam saya ngajuk ni, bertepik. Ini dah dia rasa sembut je. Tapi nengok dia tu tenang atau setiap ni. Nama Tuan Haji Husin namanya. Orang Tambun. Kenapa? Kenal? Siapa? Tuan Haji Luk tu tunggu je lah. Itu guru saya juga tu. Nah, nengok dia tu tenang. Ya tak? Dia ngajar mana? Ni, pondok ni? Dulu ya. Nengok dia tu Joni aja kau boleh, walaupun dah tu Joni aja kau boleh. Tapi dia ngajarkan saya, dia ngajar pura tu. Allah alam habis. Sedekah aja berhenti ya. Itu dah. Ya Rasulullah, kenapa kami apabila ada kami di sisi kamu lembut hati kami dan kami tidak mahu pada dunia, tak nak ke dunia ni. Kami ingat nak mati aja. Dan jadi kami daripada orang-orang yang akhirat. Nak ingat mati je. Tak ada dunia. Maka apabila keluar kami daripada sisimu, bila kami jauh dari kamu, maka kami bercumbu dengan isteri kami dan kami cium anak-anak kami dan kami bantahi diri kami. Kami bertengkar dengan diri sendiri. Maka sabda Rasulullah SAW, jikalau bahawasanya kamu ada apabila keluar kamu daripada sisi aku, ada kamu atas hal kamu kerjakan hal kamu je, demikian pasti ditaruh diziarah oleh malaikat. Demikian pasti diziarah oleh malaikat. Malaikat itu ziarah kamu, kunjungi kamu diziarah oleh malaikat pada rumah kamu. Dan jika tiada berdosa kamu, tentu didatangkan Allah dengan makhluk makhluk baru supaya berbuat dosa. Kalau buat dosa itu bukanlah malaikat, apa? Iblis lah, setan lah. Maka diampunnya bagi mereka itu. Katanya kataku, ya Rasulullah, daripada apa dijadikan makhluk jadi apa? Sabdanya daripada air yang hina, ya tak? Kita ni daripada air yang hina, air mani tu jatuh tanah, semut pun tak siap nak makan. Itu kejadian kita. Jadi apa alasan kita nak sombong, apa alasan kita nak takbur, apa alasan kita nak ego, ya? Dia asal daripada air yang hina. Mimma immahin. Orang dengar ayat ni, mimma immahin, daripada air yang hina. Daripada air. Kata kami, syurga itu apa bangunannya? Sabdanya bata daripada perak. Bata daripada perak dan bata daripada emas. Ada perak dan emas itu syurga. Tanah apa? Tanah leparnya kasturi. Tanah leparnya kasturi yang keras, baunya, bau kerasnya, apa kuat baunya. Dan anak batunya lu'lu'. Lu'lu' tu permata lah, ya, macam mutiara. Lu'lu' dan yakut, dan tanahnya za'faran. Semua nama-nama mutiara begitu, nama permata begitu. Za'faran. Siapa masuknya bersedap-sedap. Siapa masuknya bersedap-sedap ia, dan tiada apa-apa tiada apa-apa asa dan kekal. Artinya tiada apa-apa selama-lama, ya, lepas tu elok je. Dan kekal ia, dan tiada mati ia. Tiada mati, hidup sampai betul. Mati sekali je. Lepas mati betul hidup selama-lama lah. Dalam neraka hidup, di pelubuh hidup, dibakar hidup, dicincang hidup.
bulan Melaka ya. Tak ada mati-mati kerana mati sudah mati. Mati sudah mati, tak ada mati lagi. Hidup selama-lamanya. Mana ke dia? Kekal ia dan tiada mati ia. Tiada buruk perkataan mereka itu dan pakaian mereka itu, tiada buruk pakaian mereka itu, dan habis kemudahan mereka itu. Kemudian bersabda ia, dia bersabda lagi. Tiga tiada ditolak doa mereka. Tak ada tolak doa. Iaitu tiada ditolak doa mereka itu. Imam yang adil. Imam yang adil. Bukan iman ya, imam. Yang puasa waktu berbuka. Orang yang puasa ketika berbuka itu tak bertolak doa. Jadi nak buka itu doa dulu sebelum makan. Contohnya apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Itu paling komanya. Udah makan, udah masuk makanan pokok itu doa lagi apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa. Ya Allah, aku berbuka puasa kerana kamu. Kemudian aku beriman kepada kamu. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Dah dapat rezeki kerana aku buka ini dari kamu ya. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu imam yang adil itu. Bila makan dia berdoa. Mana dia imam adil dah hilang. Imamnya dah hilang. Makmum tinggal. Imam yang adil dan yang puasa waktu berbuka, tak ada tolak doanya ketika dia buka puasa tu. Dan doa orang yang kena zalim. Tiga golongan orang yang berdoa tak ditolak oleh Allah. Yang pertama imam yang adil, yang kedua orang puasa ketika berbuka, yang ketiga kena zalim, kita dizalim dia orang. Barang kita curi dia orang ke apa saja, kita kena zalim. Doa itu tidak ditolak oleh Allah. Dan berfirman Tuhan Azza wa Jalla. Apa itu Azza wa Jalla? Azza itu artinya maha mulia. Wa dan Jalla maha agung. Azza wa Jalla. Azza itu yang maha mulia, wa itu dan Jalla maha agung. Itu nak gelaran bagi Allah. Elok-elok lagi gelaran Allah tu ya. Azza wa Jalla. Demikian kemuliaanku, demi kemuliaanku aku tolong akan dikau jikalau kemudian daripada satu masa aku tolong dari doa kamu tu. Kalau kamu masuk dalam salah satu dari tiga golongan tu mesti dikabulkan Allah doa itu. Yang kelima, ketahuilah kiranya ya saudaraku bahwasanya bagi syurga itu beberapa nama, ada nama juga. Dengan iktibar sifatnya yang dinamakan dengan dia itu satu jua. Namanya syurga aja lah, jannah tu ya. Syurga aja tapi macam-macam namanya. Dengan iktibar zatnya. Maka nama syurga itu ialah nama yang umum yang mencapai bagi segala zatnya. Zatnya itu dengan barang yang melengkapi atasnya dengan segala nikmat dan kesukaan dan puas hati. Syurga itu mana ada sedih, mana ada duka cita, mana ada bimbang, mana ada takut. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan telah berkata Qurtubi ini perawi hadis ya. Sahabat dia kena. Syurga itu 7. Kata Qurtubi 7. Kata tadi siapa? 8. Sebenarnya syurga ada berapa? 7 ke 8? 8. Syurga itu 7 dan yang lebih tinggi daripada hanya ialah Jannatul Adnin. Padahal kita bukan kata Adnin yang berapa tinggi, yang tinggi apa? Firdaus. Ya, maka ialah tempat tinggal sekalian Rasul Jannatul Adnin dan syuhada itu orang mati syahid dan siddiqin orang yang benar dan orang siddiqin as-siddiqin
Dan yang mengiringi surga Adnin itu pada darjatnya Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus jadi nombor 2. Dan ia taman di tengah-tengah segala surga. Jannatul Firdaus itu taman di tengah-tengah surga itu. Yang lain daripada surga Adnin dan yang lebih utamanya. Kemudian daripada itu Jannatul Khuld, kekal. Kemudian Jannatul Naim, penuh dengan nikmat. Kemudian Jannatul Ma'wa, Jannatul Ma'wa. Kemudian Darussalam. Kemudian Darul Maqamah, itu nama surga. Itu kata dia tadi, Qurtubi. Ya. Dan setengah dari ulama itu bagi-bagikan surga itu dengan iktibar. Iktibar apa? Kepada orang yang kekal di dalamnya, yaitu 3 surga. Yang pertama surga ketentuan dari Tuhan, yaitu surga yang dimasukkan dia oleh budak-budak dan ahli fatrah. Budak-budak yang masuk surga yang mati kecil kan? Yang kedua, surga pusakaan yang dicapai akan dia oleh setiap orang yang masuknya daripada orang-orang yang mukmin, yaitulah tempat-tempat yang ditentukan lagi ahli mereka, jikalau mereka itu kalau masuk mereka itu akan dia, kalau masuk dalam surga itu mana. Yang kedua. Yang ketiga, surga al-a'mal namanya, yaitu tempat yang tinggal di sini. Tempat yang tinggal di situ oleh orang-orang dengan sebab amalnya. Itu surga al-amal, tempat amalan dia. Maka siapa ada ia lebih utama daripada orang lainnya pada segala macam kelebihan, adalah baginya daripada surga itu lebih banyaknya. Sama ada ia orang yang berkelebihan lain daripada yang dilebihkan, atau tiada, atau tak lebih, tapi dapat juga surga yang tadi amal tadi ya. Atau tiada ia lain daripada kelebihannya, maka pada ini makam dengan ini hal. Ada yang makam yang dia beramal dan dapat surga, namanya surga al-amal. Maka tiada daripada satu amal melainkan ada baginya surga. Apa saja amalan ada surganya. Jadi tak tentulah. Dan jatuh berlebih-lebihan itu antara tuan-tuannya dengan sekira-kira kemahuan hal ehwal mereka itu. Maka sifat surga itu semacam mana berkehendak engkau mengetahui akan dia, dan mengetahuikan barang yang disediakan dalamnya daripada segala nikmat. Boleh baca akan dia dalam Quran, kerana tidak ada di belakang keterangan Tuhan itu. Keterangan-keterangannya lebih lagi baca olehmu pada firman Allah Ta'ala. Apa dah? Waliman khafa maqama rabbih jannatan, surah Rahman ya. Waliman khafa maqama rabbih jannatan sampai akhir surah Ar-Rahman. Dan baca surah Al-Waqi'ah, surga banyak dalam lainnya daripada segala surah. Nak baca surga, baca Ar-Rahman atau baca Al-Waqi'ah, satu surga aja. Ya. Betul? Dan jika engkau hendak ketahui tafsir itu apa? Ke detailnya, ke perinciannya. Tahu dengan tafsir segala sifat surga itu daripada hadis-hadis Nabi, maka boleh perhatikan dengan tafsirnya, kemudian daripada engkau tatap dan perhatikan atas jumlah-jumlahnya, maka itu pun tafsir juga. Tafsir yang dikatakan dia tafsir. Dikatakan dia tafsir juga, itu pun perincian. Sebab pun dikatakan begitu kerana macam mana mahu diliputi oleh pengetahuan kita akan surga itu di atas jalan tafsir yang hakiki. Pahalanya sendiri firman Tuhan. Pahalanya Tuhan telah berfirman apa?
fala ta'lam nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Maka tiada seorang mengetahui akan barang yang aku taruh sembunyikan. Aku taruh sembunyikan bagi mereka itu daripada penyejuk mata hatinya, qurrati a'yun. Surga itu semua sejuk aja hati kita ni. Tak ada marah, tak ada bimbang, tak ada merampui, tak ada orang nak metor je kerjanya. Dan pula tersebut dalam hadis kursi pula tu. Apa arti hadis kursi tentang mobile? Mesejnya dari Allah, susun katanya daripada Nabi. Itu hadis kursi. Itu hadis di Quran yang paling tinggi nilai hadis kursi lah. Apa kata Allah? A'datu li ibadi, aku sediakan untuk hamba-hambaku mala ainur ra'at, sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata, wala uzunun sami'at, sesuatu yang tak pernah didengar oleh telinga, wa ma khatara ala qalbi bashar. Itu hadis suatu. Apa hadis ni? A'datu li ibadi mala ainur ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku sediakan untuk hamba-hambaku fiha, dalamnya, dalam syurga itu, mala ainur ra'at, sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata. Cantiknya, lawanya, menariknya, egiknya. Tahu egik? Tahu egik apa egik? Egik itu cantik lah. Itu kalau tanya, mana mak kamu tengah beregik? Tengah beregik tu lah. Tengah make up lah. Itu. Dekat kamu gajah egik itu cantik lah. Wala uzunan sami'at, sesuatu tak pernah didengar oleh telinga. Telinga tak pernah dengarnya, merdunya, lazatnya, sedapnya, hebatnya bunyinya. Wala khatara ala qalbi bashar, dan sesuatu tak pernah terlintas di hati kita. Nak bayang pun tak erti. Ustaz nak menceritakan, nak bayang pun tak erti. Itu hebatnya syurga, dijanjikan oleh Allah. Artinya telah aku sediakan bagi segala hamba-Ku yang soleh-soleh itu barang yang tiada pernah dilihat oleh mata, dan tiada pernah didengar oleh telinga, dan tiada pernah terlintas di atas hati mereka. Terlintas berarti. Maka disebutkan sifat-sifat syurga pada setengah ayat-ayat Quran, dan hadis-hadis itu memberitahu dan memberi ingat juga. Cerita-cerita nak bagi tahu je, nak ingat je. Nak bagi kita seronok, nak bagi kita gairah nak ke syurga. Nak tak syurga? Gairah ke tak? Kalau gairah, esok nyemuk kain kita dada ya. Kalau tak syurga, esok ngambil nombor ekor ya. Jangan buat benda-benda yang Allah murka ya. Kalau nak syurga, mesti beriman dan beramal soleh. Beriman dulu, itu beramal soleh. Kemudian maka yang disebutkan sifat-sifat syurga pada setengah ayat Al-Quran dan hadis-hadis itu memberitahu dan memberi ingat juga. Dengarlah satu daripada hadis yang menerangkan sifat-sifat syurga itu telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, An Abi Hurairah qala qulna ya Rasulullah ma lana idza kunna indaka waqtu qulubuna wa zahidna fi dunya wa kunna min ahli al-akhirah fa idza kharajna min indika fa asla nasina ahalina wa shamimna auladana angkarna anfusana. Diriwayatkan dari seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah berkata kami, ya Rasulullah, apa kena apa kami apabila ada kami hadir di sisi kamu, Tuhan hamba mendengar apa ajaran yang bila tengok aku dengar je apa ajaran kamu ni. Di situ hamba mendengar apa ajaran dan nasihat Tuhan hamba, dan jadi lembut hati kami.
dan tidak mahu akan dunia, tak nakkan dunia. Dan biar jadi kami daripada orang-orang yang akhirat. Kami nak jadi orang akhirat je, tak nak dunia. Orang akhirat berbuat amal ibadat, bersedia untuk amal ibadat je. Dengan bersungguh hati. Amal pun sungguh, bukan cincai aja, bukan apa? Nak tanduk aja, bukan ya. Bersungguh-sungguh hati. Menjunjung sebagaimana ajaran dan nasihat Tuhan hamba. Maka tiba-tiba apabila keluar saja sekalian hamba daripada sisi kamu daripada Tuhan hamba, dia jauh je dengan kamu, maka kami bertemu mesra dengan anak isteri kami. Sudah lupakan kamu, lupakan akhirat. Bertumbuh mesra dengan anak isteri di rumah, menguruskan hal makan minumnya dan berak kencingnya, dan melatih mengajarnya, dan kami cium dan kucuk anak-anak kami itu, dan kami dendangkan dan nyanyikan dan melalaikan daripada menangisnya dan sebagainya, dengan sebab segala pekerjaan kami demikian itu tiadalah kami menyalahkan diri kami, tak ada pula menyalahkan diri kami, dan diri kami kerana luput beberapa banyak nasihat. Lupa kami apa yang kamu telah nasihatkan kami itu, nasihat Tuhan hamba itu. Tidak boleh dikerjakan dan tidak dapat diambil kembali. Tak boleh buat apa yang kamu nasihat. Lupa aja. Apabila didengar oleh Nabi akan kata mereka itu demikian, lalu dijawabnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law annakum takununa idza kharajtum min indi kuntum ala khalikum zalika lazaratkumul malaikatu fi buyutikum. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau bahawasanya sekalian kamu itu ada jadi sekalian kamu tatkala keluar daripada sisiku, atas hal kamu tersebut, hal kamu lembut hati kamu, dan menurut buat semua yang aku katakan, saya diziarah akan kamu oleh malaikat ke rumah kamu. Kalau kamu lembut hati kamu ikut apa cakap aku, malaikat akan ziarah kamu. Yang kamu lembut kenapa? Karena malaikat tak ada ziarah kamu. Kamu tak ikut, tak ada ziarah malaikat, itu hati tu. Itu malaikat hati, malaikat Nabi Muhammad. Karena tak ada dipujuk oleh malaikat. Baik, nombor 6 masalah. Panjang lagi ke? Walau lam tus. Mana dia? Ayat walau sebelum nombor 6. Sebelum nombor 6, walau lam. Ya. Walau lam tuznibu laja Allahu bi khalqin jadid kayuznibu fayaghfiru lahum. Dan jikalau tiada berbuat dosa sekalian kamu, pasti Tuhan datangkan dengan makhluk yang baru. Datang ke malaikat tu supaya berdosa mereka itu. Kalau kata apa, Allah datangkan lain daripada malaikat. Datangnya iblis, dunia ni, nafsu kita ni sebenarnya mengajak kepada kejahatan mereka, ya. Jadi kita ingatkan akhirat lah, kita ingatkan mati. Nanti nak bergembira aja. Datangkan dengan makhluk yang baru supaya berdosa mereka itu, dan meminta ampun akan dosanya, maka diampunkan Tuhan. Kalau kamu minta ampun, Allah akan ampunkan. Diampunkan oleh Tuhan bagi dosa mereka itu. Yang keenam, masalah Tuhan menjadikan orang yang memperbuat dosa sebagai tersebut di dalam sepotong hadis di atas itu. Kalau nak ada dosa apa buat? Tobat.
dalam dunia ni dapat nikmat apa buat? Syukur. Dapat musibah apa buat? Sabar. Ketentuan Allah apa buat? Redha. Lepas dosa apa buat? Taubat. 4 masalah, 4 penyelesaiannya. Jadi kalau dia buat dosa, taubat. Kerana jikalau tidak dijadikan Tuhan orang yang berbuat dosa, nescaya tergendala pula sifat Tuhan yang bernama apa? Ghufran. Apa dia? Dah 11.45 Ustaz. Dah 11.45 Ustaz. Dah pukul 11.45. Cukup dah. Udah nak balik no. Sabarlah. Kita sambung nombor 6 ya, kita sambung ya. Saya nak nunggu itu tadi. Ya. Kita berhenti nombor 6 ya. Nombor 5 lah. Nombor 6 kita baca akan datang. 2 minggu lagi lah. Minggu depan saya tak ada. Minggu depan tu Maulidur Rasul. Orang lain yang apanya? Saya dijemput datang aja. Bukan ngajar. Lepas itulah insya-Allah ya. Minggu pertama tu cuti sekolah Ustaz. Apa dia? Minggu pertama bulan 9 cuti sekolah Ustaz. Itu pulang ke pertuntalan buat saya bukan saya mengapakan jadualnya. Minggu kedua kita jumpa insya-Allah. Okey, sekian dulu aku qauli hadza. Ada nak bangkang? Ada nak tanya? Udah nak balik penuh ya? Sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma antal ladzi 'allamta fa'allamta wa antal ladzi fatahta rahamta walakal hamdu kama akramta fahamta wa qulta wa qalkal haqqa wa'duka sidqu sanuqri'uka fala tansa wa qulta 'allamal insana ma lam ya'lam 'allamna min ladunna 'ilma nas'aluka bi fadlika an tu'allim